Disebabkan engkau, rakyat aku tak nak sembah aku. Disebabkan engkau, pembesar istana, tak nak mengakui aku sebagai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat dan dijauhkan daripada semua wabak penyakit. Okey, baik, hari ini saya nak kongsikan kepada anda satu kisah. Yang kisah ini berlaku sebelum zaman Nabi SAW. Jadi kisah ini diceritakan oleh Nabi kita sendiri, iaitu SAW, berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Kalau sebelum ni saya dah buat satu video berkaitan dengan Ashabul Kahfi, bagaimana mereka lari daripada raja yang zalim. Yang hari ini saya nak kongsikan juga kepada anda semua berkaitan dengan Ashabul Ukhdud. Jadi kalau kita bincang berkaitan dengan Ashabul Ukhdud ni, adalah pada zaman yang mana mereka ni mempunyai seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita kena ingat, bila mana raja tu mempunyai satu kekayaan, yang kekayaan itu tidak ada orang lain boleh mengatasi kekayaan dia, yang mana dia ada satu tentera, yang orang lain tidak ada tentera seramai dia, yang mana dia ada satu jajahan yang lebih besar daripada orang lain. Dia ada apa yang orang lain tak ada, maka mulalah dia rasa angkuh, ego, bongkak, semua pergi dekat dia. Maka barulah dia merasakan dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyat dia untuk mengaku diri sebagai Tuhan. Itu raja pada zaman tu. Jadi, raja pada zaman Ashabul Ukhdud ni, dia ada seorang ahli sihir. Ahli sihir istana. Yang mana ahli sihir istana inilah yang apa-apa sahaja yang raja tu nak, ahli sihir tu akan buat. Diringkaskan cerita, ahli sihir ni dah berumur, dah tua, dah uzur. Maka satu hari, ahli sihir ni pergi jumpa raja dan dia bagi tahu kepada raja, "Ya tuanku, wahai tuanku, sesungguhnya aku dalam keadaan uzur, sakit, dah nak mati." Lebih kurang dah nak mati. Aku ada satu cadangan, yang mana aku nak pergi cari seorang budak, nak pergi cari pelapis. Aku akan ajarkan pelapis tu. Andai kata aku dah tiada nanti ni, maka pelapis inilah akan bantu kamu. Maka ketika itu jugalah tuanku fikir, elok juga cadangan itu. Maka tuanku pun bagi kebenaran untuk ahli sihir itu pergi mencari siapa pelapis yang selayaknya dicari. Maka dia cari pelapis itu, tak boleh. Dia cari budak ini, tak boleh. Dan dalam masa pencarian dia, Allah takdirkan ahli sihir itu jumpa dengan seorang budak, yang mana budak ini budak yang cerdas, budak ini budak yang bijak, budak ini budak yang baik. Dan ahli sihir ini berkenan, suka dengan budak tu. Maka ringkaskan cerita, budak tu dipanggil, budak tu dilantik menjadi sebagai seorang satu-satunya anak murid kepada ahli sihir. Maka ahli sihir mengajar bermacam-macam ilmu sihir yang diajarkan kepada budak tu. Kata Nabi, budak yang dimaksudkan dengan gulam. Budak ni adalah gulam. Gulam adalah budak. Okey, bila Arab menyebut gulam ataupun menyebut perkataan gulam, dia ada dua makna. Makna yang pertama adalah gulam adalah budak yang belum balik. Makna yang kedua, budak ataupun gulam adalah budak yang berumur 11 tahun sampailah 14 tahun. Faham dekat sini, gulam atau budak yang diajarkan oleh ahli sihir memang betul-betul budak. Dia memang betul-betul nak cari pelapis. Yang mana pelapis tu daripada kecil dah pandai, dah terbiasa, dah dididik dengan ilmu-ilmu sihir. Maka dalam keadaan sehari demi sehari, minggu by minggu, pergi belajar, pergi menuntut ilmu sihir dengan ahli sihir ini, satu hari Allah ketemukan budak ini, gulam ini, dengan seorang ulama. Yang mana ulama ni ulama yang beriman kepada Allah. Jadi suatu hari budak tu dalam perjalanan dia nampak seorang ulama ni. Maka dia tertarik dengan perwatakan ulama ni dan dia minta untuk berguru. Dia minta untuk jadi anak murid kepada ulama ni. Dan Allah takdirkan ulama tu menerima. Jadi bermula pada hari itu, budak tadi belajar dengan dua guru. Guru yang pertama adalah ahli sihirnya. Dan dalam semasa dia belajar dengan ahli sihir, dia selitkan masa dia untuk pergi menuntut ilmu dengan ulama tersebut. Jadi diringkaskan cerita, makin lama dia belajar, makin banyak ilmu yang dia tahu, makin hebat dah dia dalam ilmu sihir dan makin banyak ilmu dalam ilmu agama. Maka satu hari Allah takdirkan ada seekor haiwan, yang kata Nabi haiwan, cuma tidak disebutkan siapakah ataupun apakah nama haiwan tu. Tapi ada riwayat mengatakan haiwan tu adalah singa. Jadi kita fokuskan kepada haiwan tu. Jadi suatu hari Allah datangkan kepada kampung mereka, kepada negeri mereka, seekor haiwan, yang mana haiwan tu mengganggu orang kampung tu. Dan orang kampung sepakat nak pergi membunuh, nak pergi melawan haiwan tu. Tetapi Allah takdirkan seorang pun tak mampu nak melawan haiwan tu. Meskipun mereka bersatu padu nak berlawan dengan haiwan tu, tapi Allah takdirkan mereka tak mampu nak menandingi
haiwan tersebut. Maka bila budak ni dia tahu yang penduduk kampung, yang penduduk negeri dia tu tak mampu nak melawan haiwan tu, maka dia kata kepada diri dia, ya Allah, hari ini aku boleh tahu adakah ilmu yang aku belajar dengan ahli sihir itu benar ataupun ilmu yang aku belajar dengan ulama itu yang benar. Maka apa budak tu buat? Budak tu ambil batu yang sangat kecil. Sangat kecil, maka dia baling ke arah binatang tersebut. Tapi sebelum dia baling ke arah binatang, dia baca bismillah dengan nama Allah, maka dia terus baling. Dan Allah takdirkan batu tu kena betul-betul kepada haiwan tu, dan haiwan tu mati disebabkan kenanya batu daripada budak tadi. Ingat, haiwan tadi dah famous, dah viral satu kampung, yang mana semua kampung tak boleh nak lawan haiwan tu tersebut. Macam COVID lah, satu negeri tahu, satu negara tahu, satu dunia tahu berkaitan COVID. Betul tak? Sama juga dengan haiwan tu. Satu negeri tahu yang haiwan tu berbahaya, berbisa, yang mana orang lain tak mampu nak melawan haiwan tu. Tetapi tiba-tiba ada seorang budak yang belum lagi balik, tapi dapat berlawan, dapat menandingi haiwan tersebut. Maka budak tu jadi viral, budak tu jadi terkenal satu negeri. Maka diringkaskan cerita, budak tu pergi jumpa dengan guru dia dan menceritakan keadaan apa yang berlaku. Dia ceritakan kepada A sampai Z, ke semua dia cerita. Maka kata guru dia, wahai gulam, wahai budak, sesungguhnya bermula hari ini akan datang ujian yang berat ke atas kamu. Kata guru ini kepada budak dia. Kenapa? Kerana kaedahnya, bila mana seseorang itu bertambah keimanan kepada Allah, maka orang itu akan diberikan ujian kepada mereka. Diberikan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana budak tu makin famous, makin terkenal satu negeri, yang kehebatan budak tu boleh melawan haiwan yang tak mampu satu kampung lawan, maka ramai orang nak pergi jumpa budak tu, nak pergi tengok, kan, nak pergi tengok siapalah hero kita. Lebih kurang macam tu. Maka dia ringkaskan cerita, datanglah ada seorang yang buta pergi jumpa budak tu dan minta budak tu untuk ubati penyakit dia. Budak tu kata, wahai pak cik, aku ni tak boleh nak ubati orang, aku tak boleh nak mengubati penyakit kamu, tetapi Allah sahaja yang boleh. Apa kata budak tu lagi? Andai kata kamu nak beriman kepada Allah, aku boleh berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit kamu. Dan lelaki tu kata, ya, aku nak beriman. Maka budak tu terus berdoa kepada Allah, dan Allah takdirkan orang yang buta tadi boleh celik balik, boleh melihat dengan baik. Maka lagilah viral budak tu. Kehebatan budak tu boleh menyembuhkan penyakit dengan berdoa kepada Allah. Maka bermula pada hari itulah berpusu-pusu orang pergi meminta bantuan daripada budak tu, dan budak tu berdoa kepada Allah. Bermula pada hari itu jugalah makin ramai orang beriman kepada Allah. Dalam keadaan sebelum tu mereka menyembah Tuhan mereka, menyembah raja tu sebagai Tuhan mereka. Tetapi diasbabkan budak itu makin ramai yang beriman kepada Allah. Jadi satu hari bila mana ramai yang pergi jumpa budak tu viral, masuk surat khabar, masuk TV dah, contoh masuk surat khabar, masuk TV dan sebagainya, maka datanglah seorang pembesar istana. Ataupun orang kanan istana. Dan sesungguhnya orang kanan istana tu ataupun pembesar istana tu, mata dia tak boleh nak melihat dengan jelas ataupun buta. Maka dia pergi jumpa budak tu. Sebab apa? Sebab dia tahu ramai dah budak ni dah ubati orang. Maka dia pergi jumpa budak tu. Dia minta kepada budak tu, wahai budak, tolong sembuhkan mata aku. Dan sama juga budak tu kata, aku tak boleh nak sembuhkan penyakit engkau, wahai pembesar istana. Sesungguhnya Allah saja yang mampu sembuhkan penyakit engkau. Maka pembesar tu, Allah, terkejut pembesar tu. Allah, bukankah Tuhan kita sedang berada dekat istana? Tengok, bukankah Tuhan kita sedang berada dekat istana? Maka kata budak tadi, Tuhan aku dengan Tuhan kamu adalah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang sama. Andai kata kamu, wahai pembesar istana, nak beriman kepada Allah, nak meyakini Allah sebagai Tuhan, maka aku boleh berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit kamu. Tengok orang bila mana dia ada masalah baru nak cari Allah, kan. Maka bila pembesar istana tadi dengar dia nak berdoa pada Allah, nak tolong dia, maka dia pun nak beriman kepada Allah. Maka pembudak tadi berdoa pada Allah, dan Allah takdirkan pembesar tadi boleh melihat dengan baik, boleh melihat dengan jelas. Daripada bermula daripada situlah pembesar tadi beriman sebetulnya pada Allah dan menjadi manusia yang lebih baik asbab budak tadi. Maka satu hari Allah takdirkan, biasalah pembesar istana dia akan pergi istana, betul tak? Dia akan jumpa raja. Maka satu hari dia pergi menghadap raja, dan raja tu pelik kerana itu pembesar raja. Maka raja tahulah yang mata dia tu ada masalah penglihatan, buta dan sebagainya. Maka raja tanya kepada pembesar tu, bukankah mata kamu ada masalah? Bukankah kamu ni buta? Maka dia kata kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan mata aku. Marah raja, of course marah.
Sebab, bukankah aku ni Tuhan kamu, kata raja, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka kata pembesar istana tadi dengan berani, dia kata, sesungguhnya wahai sultan, wahai tuanku, Tuhan aku dan Tuhan tuanku ada Tuhan yang sama, itu Allah Azza wa Jalla. Maka bermula pada itulah pembesar tadi dihukum bunuh, dan guru ulama kepada budak tadi pun dihukum bunuh. Dan tuanku pada ketika itu, sultan pada ketika itu mengarahkan bala tentera untuk pergi menangkap budak tu, pergi menangkap dan pergi membunuh budak tu. Dan terjadi perbuatan tersebut, berjaya ditangkap, dan tentera-tentera raja tu bawa budak tu ke atas bukit, nak dibunuh di atas bukit. Sebelum dibunuh, budak itu, ghulam tu dah berdoa kepada Allah supaya hancurkan seluruh tentera-tentera pada ketika itu. Dan Allah mentakdirkan, saya cuba ringkaskan, dan Allah mentakdirkan keseluruhan tentera yang berada di atas bukit semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada situlah, daripada ditangkap, maka dia dilepaskan. Kerana semua tentera dah mati, apa budak tu buat? Apa budak tu buat? Cuba fikir, kalau kita ditangkap dan kemudian kita dapat loloskan diri, dapat lepaskan diri, kita akan pergi bersembunyi, betul tak? Kita akan berlari daripada negeri tu, betul tak? Supaya tak nak diancam, tak nak ditangkap oleh raja. Tapi budak tu tidak. Budak tu bila mana dilepaskan diri, dia terus pergi ke istana. Dan terkejut raja tu. Kerana punyalah ramai tentera nak pergi tangkap dia, tapi semuanya mati. Maka ketika itu jugalah raja memerintahkan tentera yang lain untuk bawa dia pergi ke laut dan dibunuhkan dekat laut. Dan endak berlaku benda sama, budak tu berjaya selamatkan diri dan Allah bantu budak tu. Makinlah bengang raja tu kerana tak dapat nak bunuh seorang budak. Bengang sangat-sangat raja pada ketika itu, dan kata budak tu kepada raja, wahai tuanku, betul ke tuanku nak bunuh saya? Boleh pula tanya soalan macam tu. Ya betul, aku nak bunuh engkau. Disebabkan engkau, rakyat aku tak nak sembah aku. Disebabkan engkau, pembesar istana, tak nak mengakui aku sebagai Tuhan. Disebabkan engkau lah yang mengacau bilau negeri aku, jajahan aku. Lagi nak betapa bengang raja pada ketika itu. Maka budak tadi mengajarkan kepada raja bagaimana cara nak membunuhnya. Budak tu mengajar raja cara nak membunuh dia. Apa kata budak tadi? Budak tu mengajar raja, wahai tuanku, andai kata tuanku nak betul-betul nak membunuh aku, esok kumpulkan ke semua rakyat tuanku di satu tempat yang lapang. Dan dekat sana tuanku ikat saya dan diikat di satu pokok ataupun di satu pohon supaya saya tak boleh nak bergerak. Dan tuanku ambil satu anak panah. Sebelum tuanku melepaskan anak panah tu, tuanku sebut Bismillah. Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak tu. Maka bila mana tuanku dah tahu cara nak bunuh budak tu, apa lagi? Dia buatlah esokkan hari. Dia kumpulkan semua rakyat dia. Dia panggil semua rakyat dia kumpul satu tempat. Maka dia ikat budak tu. Dia buat sebetul-betulnya. Dia buat sedetail-detailnya. Apa yang diberitahu oleh budak tu, itulah yang dibuat oleh raja. Dalam keadaan raja tak siasat apa tujuan yang sebenarnya, kan? Maka bila mana dah sampai satu tahap, semua rakyat dikumpulkan, dah diikat budak tu, dan raja tu nak tarik anak panah. Dan sebelum raja tu tarik anak panah, ataupun sebelum raja melepaskan anak panah tu, raja sebut Bismillah, dengan nama Allah Rabbil Ghulam, Tuhan kepada budak tu. Maka tuanku tu lepas, ataupun raja tu lepas anak panah. Dan Allah takdirkan budak tu mati disebabkan anak panah. Dan kata Nabi, anak panah tu betul-betul kena di antara dua kening tengah ni. Tapi yang bestnya, apa yang tuanku tadi kata, Bismillah dengan nama Allah, Tuhan kepada budak tadi, semua orang, semua rakyat dia yang datang pada ketika itu mendengar dengan jelas keajaiban, mendengar dengan jelas apa yang disebutkan oleh raja tu. Maka bermula pada situlah mereka nampak, rakyat nampak yang kita ni ada Tuhan yang sebenar. Maka bermula pada situlah makin ramai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir kesemua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada dekat situ, yang menyaksikan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka raja tu bila dia tahu rakyat-rakyat yang lain yang menyaksikan peristiwa tu, mereka beriman kepada Allah, lagilah bengang, betul tak? Lagilah bengang. Kenapa? Kerana tujuan dia nak bunuh budak tu supaya orang tak boleh nak ikut budak tu, supaya orang takut nak melawan raja. Tapi lain jadinya. Makin ramai yang beriman kepada Allah, makin ramai yang berani lawan sultan pada ketika itu. Maka tuanku pada ketika itu, sultan pada ketika itu, mengarahkan tentera dia untuk menggali satu parit yang sangat luas. Dan dalam parit yang luas tu, raja memasukkan ataupun menyalakan api yang sangat besar. Dan kesemua rakyat dia yang tidak mahu beriman kepada dia, yang mahu beriman kepada Tuhan kepada budak tadi, which is Allah, maka seorang demi seorang dimasukkan ke dalam api. Ramailah dimasukkan ke dalam api. Dan kata Nabi, tidak ada seorang pun yang mengakui yang raja itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun.
yang mengakui raja itu adalah Tuhan. Bahkan mereka kesemua mengakui adalah Tuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kisah Ashabul Ukhdud yang kita boleh belajar. Which is bila mana kita ada keyakinan yang baik, insya-Allah apa jua halangan yang kita ada, kita boleh atasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana kita boleh belajar daripada seorang budak yang belum lagi balik, masih lagi gulam, yang belum lagi balik tetapi boleh mencetuskan perubahan yang sangat baik, boleh beri manfaat kepada semua orang dalam keadaan dia ada kekuatan, dalam keadaan dia ada ilmu. Kita apa yang kita ada. Kalau anda pandai menulis, buat cara penulisan, sampaikan dakwah dari sudut penulisan, sampaikan kebaikan dari sudut penulisan. Kalau anda pandai buat video, maka sampaikanlah kebaikan dari sudut video. Buat apa yang kita mampu, buat apa yang kita pandai, insya-Allah Allah akan pandang, Allah akan melihat apa sahaja usaha kita demi nak sebarkan kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan Ashabul Ukhdud, dan I hope anda semua boleh belajar sesuatu daripada perkongsian saya pada kali ini. Okey, terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Dan satu lagi sebelum saya akhiri video untuk kali ini, saya ada tulis satu buah naskah buku, which is satu buah buku saya ada tulis, which is saya tulis pada 2016. Buku saya sendiri yang tulis pada 2016, and then diterbitkan pada 2017. Okey, buku ni buku berkaitan dengan soal jawab agama. Okey, soal jawab agama saya compilkan, saya letakkan dalam buku ni pelbagai jenis bab, pelbagai bab. Di antaranya bab taharah, bab kebersihan, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, kahwin, korban, akikah, jual beli, dan banyak lagi bab. Fiqh perubatan, fiqh perkahwinan ataupun fiqh perempuan pun saya ada tulis dalam buku ni. Okey, buku ni saya menjawab soalan-soalan yang ramai di antara anda yang bertanya. Ramai di antara anda selalu ada masalah yang sama, dan saya compilkan, saya nyatakan dalam buku ni. Okey, buku ni saya nak bagi free saja kepada anda. Kita tak nak jual untuk masa ni, kita tak mau jual, kita tak nak jual. Okey, kita nak bagi free saja kepada anda dengan satu syarat. Okey, dengan satu syarat, which is anda dapatkan The Snack Cookies, yang mana cookies ni adalah saya sendiri founder, saya sendiri owner kepada The Snack Cookies ni. Cookies kami ada dua flavor. Kepada yang belum tahu, cookies kami ada dua flavor, ada dua perisa. Yang pertama sekali perisa V Cookies. Okey, kalau V Cookies ni adalah daripada vanilla butter. Okey, dan satu lagi adalah Cha Cookies. Okey, Cha Cookies macam ni. Cha Cookies macam ni. Cha Cookies ni daripada coklat. Okey, sengaja kami buat dua perisa kerana ada di antara our customer kami yang suka kepada coklat, maka dia akan suka kepada Cha Cookies. Okey, kalau yang suka kepada vanilla, kita sarankan kepada anda untuk makan V Cookies daripada vanilla butter. Nampak tak? Okey, ini di antara yang kami buat, saya yang buat. Saya jumpa satu formula resepi, kita pergi belajar, and then kita buat The Snack Cookies ni. Okey, macam mana cara nak dapatkan buku ni secara free saja? Okey, anda kena order 5 botol The Snack Cookies. Order 5 botol The Snack Cookies, kita akan bagi 2 benefit kepada anda, 2 promosi kepada anda. Yang pertama sekali, kita bagi diskaun sebanyak RM10. Order 5 botol dapat diskaun sebanyak RM10 yang pertama. Yang kedua, benefit untuk anda akan dapat buku ni secara free sahaja. Tak perlu bayar untuk buku ni. Jadi itu di antara apa yang saya nak sharekan kepada anda, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang sudi subscribe saya sampai ke hari ini, dan saya sangat appreciate dengan support anda tak henti-henti, yang sudi support saya, yang sudi komen saya dekat ruang komen dekat bawah. Dan saya doakan apa sahaja usaha anda, apa sahaja bantuan anda untuk saya doakan segalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita jumpa lagi untuk video akan datang, dan siapa-siapa yang nak cadangkan tajuk apa yang kita boleh bincang pada akan datang, boleh bagi tahu dekat ruang komen bawah, nanti saya akan baca. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.